salawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta persahabat baginda yang taat setia hingga ke akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera. Selamat Hari Raya dan ahlan wa sahlan ke Google Meet Gemayasi Nur Iman. Moga persahabat serta jemaah sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Taala jua. Kepada para jemaah yang dihormati sekalian, seperti biasa sebelum majlis dimulakan, mohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidak akan share screen, dan kepada mereka yang berkeinginan untuk membuka kamera adalah diingatkan untuk sentiasa menutup aurat sepanjang kuliah berlangsung bagi membolehkan kuliah ini guna tanpa sebarang gangguan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Imam Nazri bin Mustaqim, yang bersaha tim pengurusan Gemayasi Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniyati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang sudi hadir mengimarahkan Taman Ilmu Gemayasi Nur Iman pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadil Imam Nazri untuk menyampaikan kuliah Duha dengan tadabbur Al-Quran. Dengan segala hormat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagi ini saya nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan dua surah yang Nabi lazim baca sewaktu sembahyang raya. Dua surah daripada 4 surah yang Nabi lazim baca sewaktu solat raya. Dan cuba bayangkan, daripada 114 surah, Nabi pilih 4 surah ini untuk dibaca pada special occasion seperti sembahyang raya. Farah Najwa tu saya lah. Okay. So, dan apa berlaku pada waktu solat raya? Waktu solat raya itulah manusia, orang-orang Islam akan berhimpun di satu tempat dan bersedia untuk mendengar amanah khutbah daripada Nabi. Dan kalau kita diberi kesempatan, dan setiap tahun kita diberi kesempatan untuk mengikuti khutbah raya, cuba bayangkan ada satu masa semua orang berkumpul, dan apa yang kita nak sampaikan pada mereka waktu itu? Apa perkara yang paling penting untuk kita sampaikan ketika kita ada peluang dan orang audiens datang tanpa perlu dijemput? Kan tiap minggu kita ada solat Jumaat. Dan masjid dan surau Jumaat tak perlu keluarkan jemputan kepada jemaah hari Khamis ke hari Rabu ke, dia keluarkan kad jemputan, jemputlah datang ke masjid. Hari Jumaat ni kita ada buat solat Jumaat dan baca khutbah sikit. Tak ada. Allah beri satu peraturan
Bukan hanya Allah beri peraturan, tetapi Allah curahkan pula ke dalam setiap hati orang-orang beriman, orang Islam ini untuk rasa serba salah kalau tak pergi. Dan ada pula orang yang menyambutnya pergi awal. Walaupun ada juga sebahagian besar yang pergi Jumaat itu hanya pada khutbah yang kedua. Sebab dia makan bakso dulu dekat luar masjid. Yang penting dia pergi. Yang penting dia pergi. Dan cuba bayangkan, manusia tengah ramai berhimpun satu tempat, dan apa yang kita nak sampaikan kepada manusia itu? Dan Nabi pilih 4 surah ini untuk dibacakan setiap kali solat Aid, solat raya. Surah Al-Qamar, surah Al-Qalam, suratul A'la, dan surah Ghashiyah. Surah Qamar, surah Qalam, suratul A'la, dan surah Ghashiyah. So, pagi ini saya nak kongsi suratul A'la dan suratul Ghashiyah. Kenapa Nabi pilih surah ini untuk dibaca pada solat hari raya? Pada solat hari raya. Dan kalau kita melihat pada zaman Nabi, mereka yang datang ke Madinah, mereka yang datang untuk solat hari raya bukan sahaja penduduk Madinah, tetapi Arab-Arab Badui yang tinggal secara nomad luar daripada kota Madinah, yang memakan perjalanan mungkin sebulan, 2 bulan, beberapa minggu untuk sampai ke Madinah. Dan mereka sanggup pergi ke Madinah nak sembahyang raya bersama dengan Nabi. Daripada seluruh pelosok datang ke Madinah. Dan Nabi pilih suratul A'la dan surah Ghashiyah sebagai titipan bekalan kepada manusia di hari bahagia. Okey. So, kita tahu suratul A'la dimulakan dengan pernyataan sabbaha ataupun sabbih. Sabbih. Dan kalau kita lihat, ini ulang kaji kita terhadap Quran. Perkataan sabbaha, perkataan tasbih disebut 7 kali. Disebut 7 kali sebagai permulaan ayat. Disebut di awal surah sebanyak 7 kali. Kali pertama pada surah Al-Kahfi. Surah Isra. Kali pertama pada surah yang ke-17, surah Isra. Kemudian pada surah Hadid 57. Kemudian surah Hasyar 59. Kemudian surah Saf 61. Kemudian 62 Jumu'ah. Kemudian 64 Taghabun. Kan Isra, Hadid, Hasyar, Saf, Jumu'ah, Taghabun. 64. Dan yang ke-7 pada suratul A'la. Dengan cara sebutan yang pelbagai. Dengan cara sebutan yang pelbagai. Kalau suratul Isra, Allah guna subhan, kata terbitan. Sebagai hal kata terbitan. Subhan, aktiviti bertasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Kemudian start daripada surah Hadid, Hasyar, Saf, yang itu dalam bentuk fi'il madhi. Sabbaha. Hadid, Hasyar, Saf, sabbaha. Kemudian Jumu'ah dan Taghabun, yusabbihu, fi'il mudhari'. Sabbaha telah bertasbih. Yusabbihu fi'il mudhari' sedang bertasbih. Dan bila sampai suratul A'la, dia bermaksud sabbih, bertasbihlah. Sabbih, bertasbihlah. Kalau kita tengok susunan dia tu sangat cantik dan menarik. Dan Allah susun dengan cara yang sangat luar biasa. Okey. So, apa maksud tasbih? Apa maksud sabaha ataupun sibah? Tasbih itu sendiri, apa maksudnya? Dekat semata-mata menyucikan. Apa maksud menyucikan? Cuci ke? Sabaha ataupun sibah, dia bermaksud berenang dengan laju. Tu sibah tu berenang dengan laju. So kalau kita gambarkan perenang tu dia berenang dengan laju, tujuannya untuk apa? Untuk dia kekal berada di permukaan air. Untuk dia kekal berada di permukaan air. So idea tasbih ini adalah kita meninggikan nama Allah, mengekalkan nama-nama yang kita sebut itu kekal suci. Kita kekal menyucikan nama Allah. Kalau nak digambarkan seperti orang yang berenang dengan laju, dia kekal berada di permukaan air. Ataupun kalau kita tengok bot, speedboat yang sedang meluncur atas air, dia kekal berada di atas permukaan air tu. Bot laju. Itu maksud asal sibah ataupun sabaha. Kekal menyucikan. So, nama Allah perlu kita kekal, kita perlu sentiasa sucikan nama dia. Maksudnya, kita tidak wajar, tak layak untuk meremehkan nama-nama Allah. Habis Ustaz, kalau kita tak buat, adakah Allah itu akan downgrade? Tak. Kalau kita tidak bertasbih atas nama Allah, yang rugi kita. Sebab susunan, kan tadi saya sebut ada 7 surah diawali dengan tasbih. Susunan surah-surah itu sudah pun menggambarkan pada kita tentang bertasbih, start daripada awal surah Isra, kemudian surah Hadid, surah Saf, surah Hadid, surah Hasyar, Saf tu. Itu dalam fi'il mudhari', fi'il madhi, Allah bagi tahu daripada dulu langit dan bumi sudah pun bertasbih menyucikan nama Allah. Dan sekarang langit dan bumi, Saf dan Taghabun, Jumu'ah dan Taghabun sedang menyucikan nama Allah. Dan kamu manusia sekarang sabbih. Kamu sekarang kena sucikan nama Allah. Kalau kamu tak buat, kamu yang rugi. Sebab makhluk sekalian alam, seantara alam semesta sudah dan sedang menyucikan nama Allah. Yang rugi korang. Kita rugi kalau kita tak buat. Dan kalaupun kita tidak bertasbih, kedudukan Allah tidak pernah, tak mungkin downgrade. Seantero, ya, terima kasih.
Tu fungsi tasbih. Dan sekarang kita diarahkan oleh Allah bertasbihlah. Arahan sabbih dengan nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih dengan nama Allah al-a'la. Okey. So dari ayat pertama suratul a'la ini, kita boleh fahami dalam bentuk begini. Kalaulah semua makhluk ini telah dan sedang bertasbih, kan? Apa kita berada di mana? Di bilik, almari sedang bertasbih, kipas sedang bertasbih, lampu sedang bertasbih, cahaya itu sedang bertasbih, udara-udara ni sedang bertasbih, pakaian kita sedang bertasbih, apa? Kutu dekat kepala sedang bertasbih, dan dalam banyak-banyak, dalam ruang yang begitu kondusif, semua bertasbih, tiba-tiba kita tak bertasbih. Kan macam keresumbang. Malah lebih dahsyat daripada itu. Kadang ada remaja-remaja ni, ada manusia-manusia yang nak buat maksiat, pergi cari tempat-tempat tersembunyi, pergi cari semak-semak hutan-hutan tu. Bawa gewe, bawa awek, pergi masuk hutan-hutan tu supaya orang tak nampak. Tapi mereka tak sedar bahawa pokok-pokok, daun-daun, bunga-bunga, akar-akar, tanah dan bumi itu sedang bertasbih kepada Allah. Dan kita sanggup buat maksiat. Alam sekeliling sedang bertasbih, kita sedang buat maksiat. Tak malu ke kita? Langit dan bumi itu bertasbih maksudnya mengucap subhanallah ke atau mengikut undang-undang Allah saja. Allah kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka bertasbih mengikut cara mereka, akan tetapi kamu manusia tak faham apa yang mereka tasbihkan. Walakin la tafqahuna tasbihahum. So kalau kita tak bertasbih, basically kita mengasingkan diri dalam jemaah dan kelompok yang ramai. Kitalah rugi. Malah lebih rugi, kita pula buat maksiat. Sedangkan alam keliling kita sedang bertasbih. Sedang bertasbih. Wow, dahsyat. Sedang menyucikan Allah. Kalau dalam suratul Rahman, mereka bukan sekadar bertasbih, tetapi alam dekat keliling ini setiap saat memohon pada Allah untuk next activity. Setiap saat mereka mohon pada Allah. Bertasbih dan mohon. Dan kalau kita kenang balik kejadian penciptaan Adam. Penciptaan Adam, ayat yang ke-30 surah Baqarah. Apa ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan malaikat kata kami bertasbih dan memujimu dan mengkuduskanmu. 3 benda, tasbih, hamd, memuji, nuqaddis, menyucikan. Kau nak cipta makhluk dekat bumi sedangkan kami sentiasa memuji bertasbih padamu. Itu malaikat punya tugas. Ada 3, tasbih, hamd dan
takdis, menyucikan Allah. Bayangkan tuan-puan, Nabi Adam, Allah beri announcement kepada malaikat, aku jadikan manusia untuk mentadbir bumi. Malaikat yang tugas dia bertasbih, malaikat yang sedang bertasbih, boleh berhenti dan tanya Allah tentang Adam. Adakah tuan-puan rasa benda tu kecil, terpencil dan tak signifikan? Wow. Penciptaan Adam adalah sangat signifikan. Sehingga malaikat berhenti bertasbih, bertanya pada Allah tentang Adam. Kejadian kita ni sangat signifikan. So, bila Allah suruh bertasbih, dia bukan tugas sepele. Apa? Orang Indonesia kata sepele. Tugas yang bisya-bisya. Tak. Tasbih itu tugas tertinggi. Dia bukan tugas kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah aktiviti tertinggi. So, bila Allah kata sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah. Bertasbihlah nama Allah yang tinggi. Sucikanlah nama Allah yang tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia bukan dalam bentuk sabbih bismi rabbik. Bertasbih dengan nama Tuhan. Tak, bukan begitu. Bertasbihlah. Sucikanlah nama Tuhan yang tinggi. So, cara nak menyucikan nama Tuhan ini, kali ini dengan menyebut nama dia yang tinggi. Al-A'la. Dan ayat kedua pula. Kenapa kita perlu menyucikan Allah? Why? Ayat kedua didatangkan kenapa. Ayat kedua ni didatangkan kenapa perlu buat begitu. Kerana allazi khalaqa fasawwa. Dia yang telah cipta kita, lalu dia beri rupa bentuk. Sekarang ni Allah datangkan ayat kedua, why? Kenapa kita perlu bertasbih? Sebab Allah dah ciptakan kita dan diberi rupa paras. So, kalau pergi tengok depan cermin, lihat tubuh badan, lihat muka kita, yang perlu dipuji bukan, cantiknya aku. Tak. Yang perlu dipuji adalah Tuhan yang menciptakan kita. Apa doa? Berdiri depan cermin? Doa tengok cermin apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Bukan. Alhamdulillahillazi. Doa tengok cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kita kembalikan pujian tu pada Allah. Dia yang cipta kita, yang telah cipta kita. Dan khalaqa, penciptaan itu tanpa ada blueprint. Tanpa ada contoh terdahulu. Kita ni unik. Kita tak ada blueprint. Walaupun mungkin kadang kita tengok gambar kita dengan gambar atuk nenek kita macam ada mirip-mirip, macam sama. Tak, dia tak sama. Dia tak sama. Tak mungkin akan sama. Kita punya cap jari pun tak sama. Alladzi khalaqaka fasawwa. Dan fasawwa itu Allah sempurnakan kejadian tu. Allah lengkapkan. Dan lengkap bukan sahaja rupa paras,
tetapi Allah lengkapkan jodoh, Allah lengkapkan rezeki, Allah lengkapkan kita punya nasib baik dan tak baik, dan Allah lengkapkan cara kita mati. Sampai macam tu Allah lengkapkan. Allazi khalaqaka fasawwa. Kau tak nak bertasbih lagi dengan Tuhan? Fui. Kemudian, kalau itu pun masih belum cukup untuk mendatangkan rasa kita perlu bertasbih pada Allah, maka Allah datangkan pula ayat ketiga, wallazi qaddara fahada. Dialah yang memberi kita kadar. Allah yang meletakkan kita ada limit. Kadar. Keperluan. Dan bukan hanya itu. Allah datangkan fahada. Dan dia beri petunjuk. Dia bagi kadar dan dia bagi cara macam mana nak match dengan kadar tu. Dia bagi petunjuk. Dia bagi kadar seekor lembu boleh makan sekian kilo rumput satu hari. Lembu perlu makan dan makan tu makan rumput. Lembu kita tak pernah tengok mengunyah kepala kucing, tak. Fahada, Allah yang beri hidayah. Beri panduan. Kalau cicak, apa makanannya? Cicak yang tak boleh terbang, tapi makanannya semua makhluk yang boleh berterbangan. Burung, makhluk yang terbang, tapi makanannya cacing yang berada dalam tanah. Tu, qaddara fahada. Dan kemudian Allah bawa lagi kita melihat wallazi akhrajal mar'a, dia yang keluarkan al-mar'a. Mar'a ni apa? Mar'a ni, ra'au ataupun mar'a ni lazimnya digunakan kepada binatang ternak. Binatang ternak. Dan selalunya kalau ada perkataan mar'a ni, dia akan berkait rapat dengan Nabi Musa. Lazimnya kalau Quran guna perkataan mar'a, dia akan ada kaitan dengan Nabi Musa. Ya ke Nabi Musa, Ustaz? Ya. Cuba tengok ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan ada Musa tu. Tu perkataan mar'a ni. Kalau ada mar'a, mesti ada Nabi Musa. Hebatnya Quran. Hebatnya Allah menyusun. So, apa maksud akhrajal mar'a? Allah keluarkan rumput-rumput hijau untuk diragut oleh binatang-binatang ternak. Dan Nabi Musa terkenal dengan kerja itu. Kerja gembala kambing, ada binatang ternak dan meragut rumput di padang ragut. Itu. Walladhi akhrajal mar'a. Namun kehijauan tumbuhan itu tidak kekal lama. Dia, Allah akan jadikan sunnatullah. Rumput yang hijau itu lama kelamaan dia akan mula menguning. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Tumbuhan yang hijau tadi akan kering, menguning dan berubah warna kehitam-hitaman. So, tadi Allah kata bertasbihlah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan engkau, yang telah keluarkan rumput-rumput hijau, tetapi rumput-rumput hijau itu dia tidak kekal lama. Dia tidak selama-lamanya hijau. Dia akan kembali menguning. Maksudnya apa? Nikmat yang kita dapat ini, pertama perlu masa untuk dia boleh dinikmati. Dan nikmat itu tidak kekal lama. Dia akan sirna. Sama macam kita. Kita sekarang ini mungkin live and kicking.
Tapi tak lama lagi, tahun demi tahun, usia kita semakin meningkat dan tenaga akan mula berkurang. Mula sakit-sakit. Allah suruh kita take precaution. Kalau sedang menikmati, nikmati sungguh-sungguh. Sebab dia akan hilang. Kalau ada kesempatan, grab kesempatan tu. Sebab dia akan hilang. Dan lazimnya manusia dia khawatir terhadap benda yang dia bakal hilang. Kan? Faja'alahu gusa'an ahwa. Semua orang tak suka benda daripada hijau dia menjadi kuning dan kemudian hancur dan hilang dan mati. Mana ada orang suka? Ayat kelima, Allah indicates the lowest part, the lowest point of our life. Titik terendah dalam kehidupan kita. Sakit, lupa. Dan sekarang Allah sedang gambarkan apa kekhawatiran Nabi, apa lowest point dalam kehidupan Nabi. Apa Nabi paling khawatir? Nabi paling risau kalau baginda lupa Quran. Itu yang paling Nabi risau. Quran turun. Diberi wahyu. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. 6,234 ayat. Dan Nabi khawatir kalau Nabi lupa. To lowest point. Nabi khawatir. Dan Allah beri jaminan pada Nabi. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan jadikan engkau sentiasa baca Quran. Kami akan jadikan engkau sentiasa baca Quran sehingga engkau tak lupa. Itu jaminan Allah pada Nabi. Tapi yang kita nak bicara ialah apa kaitan surah ini dibaca pada rakaat pertama, solat hari raya. Masih belum boleh connect kan? Kalau dibaca pada raya Idul Fitri, Allah nak kita lihat dari dimensi yang berbeza. Kita baru saja lalu sebulan Ramadan dan bulan itu penuh dengan ibadah. Allah mudahkan kita untuk beribadah. Dan bila tiba Syawal, maka kita sambut sebagai tanda kemenangan kita dapat beribadah. Dan Allah bagi tahu datangnya Syawal itu bukannya kita selesai beribadah, tetapi dia merupakan detik mula untuk kita kekal bertasbih, menyebut, meninggikan nama Allah. Kerana the lowest point bagi kita, ini bukan Nabi, the lowest point bagi kita towards the end surah ini adalah kita lupa Tuhan. Kalau Nabi tadi, Nabi takut kalau dia lupa Quran. Kita punya lowest point adalah kita lupa Tuhan. Maka dalam surah ini, Allah kata apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Berjayalah orang yang menerima peringatan, berusaha bersihkan diri, lepas daripada Ramadan, masuk Syawal, dia kekal berusaha bersihkan diri dan dengan menyebut-nyebut dengan lidah dia dan hati dia akan nama Tuhan serta dia mengerjakan solat. Rakaat pertama. Lepas Ramadan, pastikan kita kekal ingat Tuhan. Tuhan bukan hanya berada dalam Ramadan.
tapi Tuhan berada pada setiap bulan. Nampak connectionnya? Itu rakaat pertama. Beribadah bukan bermusim. Kita beribadah kerana Allah, bukan kerana Ramadan, bukan kerana 10 malam terakhir. Tak. Next, rakaat kedua. Tu saya ambil sebahagian saja daripada dua surah ini. So kalau nak bentang dia kena 3 hari 2 malam dekat Tioman. Tu lebih selesa. Tak, saya gurau-gurau je, okey. So surah seterusnya surah Ghasyiyah. Rakaat kedua, sembahyang raya surah Ghasyiyah. Allah mulakan pernyataan yang keras berkaitan supaya menjadi ingatan kepada setiap orang yang datang solat raya. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Dah sampai ke berita tentang Ghasyiyah. Apa dia Ghasyiyah? Ghasyiyah adalah hari kiamat, hari yang menyelubungi, hari yang setiap manusia diliputi dengan satu perasaan ketakutan yang sangat dahsyat. Itu Ghasyiyah. Setiap jiwa akan diliputi Ghasyiyah ni, selimut, menutup, meliputi. So setiap hati manusia akan diliputi dengan perasaan khawatir dan takut yang sangat dahsyat. Itu Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyiyah. Setiap muka pada hari itu tunduk khusyuk. Di dunia sebelum kiamat, Allah nak kita ibadah dengan khusyuk. Rasa tewas, rasa hina depan Allah. Solat yang khusyuk. Rasa tewas dan hina depan Allah. Dan sifat khusyuk dalam solat tu sangat mulia, sangat baik. Merasa diri hamba. Tapi dia berbeza dengan khusyuk di akhirat. Rasa tewas dan hina, penuh penyesalan di akhirat. Dan itu adalah sifat yang sangat tidak terpuji di hari akhirat. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. So awal surah sudah pun diingatkan kepada, kamu yang sedang sembahyang ni, rakaat kedua kamu yang sedang sembahyang. Jangan sampai nanti di akhirat muka-muka kamu jadi khusyuk kerana kamu tak pernah khusyuk solat di dunia. Untuk mengelakkan khusyuk di akhirat nanti, kau kena khusyuk sekarang di dunia. Kau tengah sembahyang kan? Ya, khusyuk sekarang. Jangan sampai nanti, tak kala jiwa-jiwa kamu sedang diliputi dengan ketakutan, baru nak khusyuk. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Why? Kenapa mereka tewas dan kalah? Kenapa mereka rasa menyesal? Why? Amilatun nasibah. Mereka sudah buat amal. Amilah ni kerja berat, kerja keras. Nasibah. Rupanya apa yang mereka buat, kerja keras yang mereka usahakan itu sia-sia. Itu maksud amilah nasibah. Kerja keras yang mereka buat sia-sia. Tak ada hasil. Sia-sia. Dia sangka dia bina itu dan bina ini, rupanya tak ada nilai di sisi Allah. Dan apa kerja keras kita sebelum sampai Syawal? Kita bekerja keras sepanjang bulan Ramadan. Baca Quran, solat tarawih, solat witir, solat sunat. Kita belanjakan harta kita, nafkah. Bukan tu kerja keras? Dan Nabi pilih surah ini supaya kita beringat. Jangan sampai
aktiviti dalam Syawal membatalkan apa yang kita dah usahakan, kerja keras kita sepanjang Ramadan. Kan kita masuk grup-grup tadarus, buat khatam. Dan Allah takdirkan kita berjaya khatam 5 kali. Bila beraya, kita brag, cerita pada orang. Hari itu aku tak tahu lah. Biasanya aku boleh khatam 6 kali. Kali ni 5 kali je. Kenapa nak cerita pada orang? Kita khatam Quran tu kerana orang, kerana ada modal untuk kita cerita pada orang, atau kita khatam baca Quran tu kerana Allah. Ada pula cerita tentang pengalaman dia dapat merasai konon-konon Lailatul Qadar. Oh, tahu tak malam tu aku masak sup jadi keras tiba-tiba. Kenapa nak cerita pada orang? Kenapa nak brag apa yang kita buat sepanjang Ramadan? Bukan kita buat kerana Allah. Atau kita buat kerana aku ada modal untuk cerita waktu beraya. Amilatun nasibah. Jangan sampai apa kita buat sewaktu Ramadan dibatalkan dalam Syawal. Malah bukan hanya Syawal tu, 11 bulan akan datang. Seolah-olah kita tak pernah jumpa Ramadan sebelum tu. Amilatun nasibah. Gitu. Amilatun nasibah. Maka kerana amal dia yang sia-sia, bekerja keras dia itu sia-sia, tasla naran hamiyah. Lalu mereka dicampak ke neraka. Ham. Nama neraka tu Ham. Apa dia Hamiyah? Yang sangat panas. Hamiyah ni yang sangat panas. Antara nama Ramadan adalah membakar. Bulan yang membakar. Bulan yang sangat panas. Anda baru saja melalui 1 bulan yang sangat panas. Jangan sampai amal dalam tu menjadi sia-sia dan anda dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Kalau peringatan macam ni tidak memberi sebarang kesan pada jiwa sahabat, saya tak tahu cara macam mana lagi, surah apa lagi yang boleh memberi impak besar kepada orang yang membaca surah, kepada orang yang mendengar surah Ghasyiyah dibaca pada rakaat kedua. Semua memang sangat berkaitan dengan Ramadan, dengan aktiviti dalamnya, supaya tidak menjadi sia-sia. Sebab tu Nabi pilih surah ini. Wow. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kerana panas, maka kesan daripada kepanasan. Kalau kita melalui hari-hari dalam musim panas, kesan pertama yang kita rasa adalah kita jadi sangat haus. Maka orang yang haus, dia perlu minum. Ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panas. Haus kan? Haus ada. Mata air tapi menggelegak. Itu dia pilihan yang ada. Kemudian, apa lagi? Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanan, tak ada makanan. Ada satu jenis je menu. Apa dia? Buah dari pokok yang berduri. Dan buah itu tidak menggemukkan, la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak memberi sebarang kesan terhadap rasa lapar. Apa kita buat dalam Ramadan? Apa yang kita lalui? Rasa haus dan lapar. Dan bayangkan kalau kita buat amal sungguh-sungguh dalam Ramadan, tapi kita batalkan, menjadi sia-sia, dicampak pula dalam neraka,
Dan dalam neraka, kita hanya boleh rasa lapar dan dahaga. Ada air pun air panas menggelegak, ada makanan pun hanya satu menu, buah yang berduri. Semua tentang Ramadan. Peringatan besar selepas Ramadan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Kemudian apa lagi? Wujuhu yauma idzin na'imah. Lepas peringatan tentang lapar dan dahaga, Allah bagi tahu, oh ada wajah-wajah yang pada hari itu di akhirat nanti wajahnya na'imah, berseri-seri. Bukan itu yang berlaku pada wajah kita pada 1 Syawal. Walaupun selama ni kita berpuasa, kita sambut Syawal, memang dalam keadaan terkejut, tapi kali ini kita rasa-rasa konon-konon macam betul-betul terkejut. Sebenarnya itu yang berlaku setiap tahun pun. Cuma tahun-tahun sebelum ini, tarikh jangkaan Syawal itu sudah termaktub dalam kalender. Kali ini dia lari 1 hari. Sebab sewaktu tengok anak bulan, memang nampak anak bulan tu. Kalau tahun-tahun sebelum ini, tengok anak bulan itu pada 29 Ramadan. Kerana tak nampak, kita sambung puasa 1 hari. Tapi bila tengok kali ini 29 dan nampak anak bulan, dan sudah raya lah. Itu je. Sebab kita tak faham cara dia berjalan, maka ramailah yang pertikai. Apa benda jakim, patutnya keluarkanlah awal-awal. Boleh kita sedia, ini raya mengejut. Tak terkejut pun. Dulu pun macam tu juga. Sewaktu pengumuman hari raya, pengumuman oleh pemegang mohor raja-raja itu sangat penting. Tapi kerana selama ini kita berkiblatkan kalender, kita tak rasa pengumuman tu penting. Sebab alah, besok 1 Syawal, relax lah. Umum tak umum sama je besok raya. Tak. Dia bukan hanya itu. Tetapi cara nak dapatkan tarikh yang tepat, itu yang perlu dihargai. Yang kita banyak tak perasan dan terlepas pandang. Dulu memang kita sangat tunggu-tunggu. Tunggu depan TV, dia umumkan. Kalau besok raya, sebab dekat depan TV tu dah ada dah. Apa nama, pelepah daun kelapa. Pelepah pula daun kelapa kan, nak buat ketupat kan. So, amilat wujuhu yauma idzin na'imah. Ada wajah pada hari itu yang sangat bergemerlapan, berseri-seri. Lisa'iha radiyah, kerana usaha dia diredai. Usaha dia diredai. Siapa yang meredai usaha dia? Allah, bukan jiran. Kita tak perlu cerita pada jiran apa yang kita buat. Tak perlu cerita pada BFF apa yang kita buat dalam Ramadan. Berapa banyak kali kita khatam, apa yang kita doa. Tak perlu cerita. Sebab yang cukup, usaha kita tu cukup, Allah yang reda. Bukan kita kejar iktiraf manusia, tapi kita kejar reda Allah. Lisa'iha radiyah. Mereka punya wajah itu penuh gembira sebab mereka dapat keputusan lulus. Allah reda. Full bless. Allah reda apa yang kau buat. Bukankah sepanjang Ramadan Allah beri jaminan semua ibadah, puasa, zakat, yang itu ada pahala tertentu. Tapi engkau puasa untuk aku, kata Allah. Hanya aku yang layak balas. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. Di dalam syurga yang full upgraded. Fi jannatin aliyah.
La tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak dengar sebarang perbuatan, perkataan yang lagha. Dia tak dengar sebelum Syawal lagu-lagu raya dah pun dikumandangkan. Seolah-olah nak halau Ramadan cepat-cepat pergi. Tak. La tasma'u fiha laghiyah. Mengganggu tumpuan orang pada Ramadan. Itu kita tak tahu macam mana nanti Allah akan hitung. Satu Ramadan dah keluar lagu raya. Seolah-olah datangnya Ramadan ni menyusahkan. Itu tak tahu macam mana nanti Allah hitung mereka. Yang sengaja nak larikan fokus manusia. Tidak fikir pasal Ramadan, tapi fikir pasal raya. Pasal Syawal. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir. Tadi ada juga mata air, tapi menggelegak. Sini ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Dan ada tempat duduk yang elevated, yang ditinggikan. Wa akwabu maudu'ah. Dan gelas-gelas yang terlangkup. Maudu'ah yang terletak. Tertangkup. Gelas-gelas yang tertangkup, yang terletak. Wa namariku masfufah. Bantal-bantal yang tersusun. Wa zarabiyu mabsusah. Dan kapet-kapet yang terbentang. Menariknya, sewaktu cerita pasal neraka, Allah cerita orang yang haus dan lapar. Tapi bila cerita pasal syurga, Allah tak cerita pasal orang. Allah cerita pasal tempat. Ada bantal-bantal, ada kapet, ada gelas-gelas. Kenapa? Lepas sembahyang raya ini, mereka akan balik ke rumah dan prepare rumah masing-masing. Sebab tetamu nak datang. Kan? Tetamu nak datang, nak minum-minum. So, perlulah ada gelas. Perlulah bantal-bantal tu susun. Dan dia tak semestinya kena ada kapet baru. Dia tak semestinya kena ada langsir baru. Tapi gelas tu perlu disusun, bantal-bantal disusun, ada kapet-kapet. Allah mimicking apa yang disediakan kepada orang yang berpuasa, syurga sudah pun tersedia untuk mereka. So sebelum kita mati dan masuk syurga, bagi orang berpuasa, kamu nanti lepas ni hias rumah masing-masing sebab nak terima kunjungan tetamu. Kan sangat rapat dengan suasana raya. Ayatnya pun sangat dekat dengan raya. Wazarabiyu mabsusah. Dan ada kapet-kapet terbentang. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan tiba-tiba Allah tanya satu pertanyaan yang menyentak setiap orang yang mendengar. Kau tak tengok ke macam mana unta itu dicipta? Tadi bukan cerita pasal raya ke? Bukan cerita pasal kapet-kapet. Tiba-tiba pasal unta ni apa hal? Begitulah hadirnya Quran. Quran bukan didatangkan dalam bentuk layan dan kita dibuai dengan perasaan. Tak. Dia nak kita full prepared. Tersentak. Tak, unta bukan juadah raya. Bukan. Dia tak ada kaitan dengan juadah raya. Cuma bila Allah datangkan pasal unta, dan peringatan terhadap unta di sini sangat tepat, terutamanya kepada masyarakat Arab yang datang sembahyang raya waktu itu. Unta adalah binatang, haiwan yang tak ada pilihan. Yang pilihan makan dan minumnya sangat terhad, terutamanya sewaktu musafir di padang pasir. Unta kalau dia berjalan di padang pasir, apa pilihan air kalau dia haus? Pilihan air yang dia ada. Air kowe, air kuku, yang boleh pilih sejuk, suam, panas. Unta kalau dia haus di tengah padang pasir, dia akan hirup minum air panas semata-mata.
Kalaupun jumpa oasis, itu air musyammas. Bahang matahari sudah pun memanaskan air tu terlebih dahulu. Walau malam tiba, bahang ni masih terasa. Unta tak ada pilihan lain. Sama macam ahli neraka tadi. Ada pilihan lain ke? Dalam neraka ada pilihan nak pilih air sejuk? Tak. Semua air panas dan mengelegak. Sebab tu Allah tanya, unta. Kau tak tengok ke unta? Korang orang Arab yang hidup dengan unta, macam mana keadaan unta? Kalau dia haus, apa pilihan yang dia ada? Air panas. Dan tengah-tengah padang pasir, apa bentuk buah yang dia boleh makan? Buah dari kaktus, pohon berduri. Kalau waktu keringnya dia sangat pahit, waktu basahnya dia sangat beracun. Buah duri, itu je pilihan yang unta ada. Di tengah padang pasir. Sama macam ahli neraka tadi. Fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dan unta adalah binatang, kenderaan, tunggangan mereka-mereka yang datang dari luar kota Madinah, berbulan-bulan nak sampai ke Madinah. Maka nanti kamu balik, kamu akan tunggang unta. So, keluar saja daripada Madinah ni nanti, cuba tengok unta yang berjasa pada kamu. Dan tuan-tuan yang pergi sembahyang raya naik kereta, cuba tengok nikmat kereta yang Allah beri. So bukan sahaja dapat nikmat Syawal, tapi lihat juga nikmat-nikmat yang kita tak pernah pun terfikir untuk syukuri. Contoh, nikmatnya kita berkenderaan. So bukan hanya fikir pasal raya, tapi bagaimana Allah sudah pun kurniakan nikmat-nikmat yang kecil-kecil ini untuk kita syukuri. Tengok unta. Kan orang dulu berjalan berbulan-bulan naik unta. Boring tengok unta, cuba tengok langit. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Cuba tengok langit. Dah lama mendongak tengok langit. Turun sikit, cuba tengok gunung-gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Macam mana gunung-gunung itu dipasak. Dah tengok gunung eye level, cuba tengok pula bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan. So selepas Ramadan, kita baru masuk Syawal. Pada rakaat kedua, Allah datangkan surah yang sangat dekat dengan hati para sahabat dan pada kita. Tentang peringatan Ramadan jangan dibatalkan. Hanya dengan kita seronok beraya. Tapi setelah kita lalui Ramadan dengan baca Quran, dengan sangat intens, kita dah tengok ayat-ayat makru'ah, ayat-ayat yang dibaca, sekarang tiba masanya untuk engkau keluar melihat pula ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam sekeliling. Ini masanya engkau hargai alam yang terbentang luas yang Allah prepare untuk korang. Sebelum ni, kau menghadap Quran dan sekarang tengok alam kau. Tengok langit, syukuri langit. Tengok gunung, syukuri gunung. Sebab Tuhan itu bukan hanya berada di dalam Quran, sewaktu kau baca Quran, tapi Tuhan itu berada, kekuasaannya kau dapat lihat jelas. Dan hidup kita agar kekal menjadi hamba, bukan hanya sewaktu kita berhadapan dengan Quran, baca Quran, solat, tetapi kita kekal menjadi hamba di luar dari solat, di luar dari Ramadan. Itu. So suratul A'la, suratul Ghasyiyah sangat tepat. Nabi pilih surah yang sangat tepat untuk memberi peringatan kepada seluruh manusia. Apa yang perlu dibuat selepas Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator.
Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Masa terlalu mencemburu kita Ustaz untuk kita untuk Ustaz terus mengongsikan ilmu kepada kita semua. Mungkin kita akan dapat bertemu lagi di masa akan datang insya-Allah. Dan